Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Okey. Malam ni saya banyak share tapi dalam bentuk cara screenshot dan saya terang melalui screenshot saja. So sekarang ni dah saya tengok hampir 1 minggu lebih, dekat 2 minggu juga saya tak buat live. Saya tak buat video. Okey. So sebab apa saya tak buat? Sebab saya masih maintain lagi dengan entry yang mana saya entry pada awal bulan hari tu dan saya swing. So saya masih hold dan hari ni barulah ada hasilnya. So hampir 2 minggu lebih, dekat 3 minggu. Bermakna pada tarikh 8 hari bulan 5, so permulaan saya entry. So sekarang hasil dia, so maknanya dia ada di situ hampir 3 minggu. Okey, minggu ketiga, nak masuk minggu ketiga. Okey. Kenapa saya swing? Sebab jika tempoh trading yang mana kita kata apa, tempoh kita dalam trading ni melebihi 5 tahun ke 6 tahun. Pada saya, dia seseorang trader tu dia akan fokus pada intraday ataupun swing. So scalping mungkin dia akan stop. Okay, dia akan fokus pada intraday swing. Sebab ini adalah satu, kita kata smart trader. Kita jadi smart trader, so kita tak perlu nak rushing untuk dapatkan profit. Tetapi kita trading menggunakan plan yang betul, masa yang sesuai untuk kita trade, dan kita boleh menggunakan lebihan masa untuk kita buat benda lain. Okay. So trading ni kita ambil dalam bentuk swing dan kita hanya monitor sahaja trading kita. Tak perlu kita nak entry setiap hari. Sebab apa? Okay, untuk newbie mungkin saya setuju setiap hari dia perlu tengok peluang. Sebab apa? Dia nak belajar. So jika dia dah ada pengalaman melebihi 3 tahun, 4 tahun, so dia trading sebenarnya tak perlu dah dia nak ambil masa yang begitu lama untuk dia monitor, dan dia tak perlu setiap hari dia entry pun sebenarnya. Okey, dia akan masuk pada awal open market setiap minggu dan dia akan close kemungkinan 2-3 hari ataupun 1 minggu ataupun 2 minggu baru dia close. Okey, so itu adalah tempoh kita kata yang betul-betul kita fokus pada planning kita, planning dalam trading. So jika kita ada planning, memang trading kita cacah merbah. Okey. Di sini saya ada beberapa pair dan saya dah close tadi banyak, so saya dah letak okey, so kita tengok gold lah. Tengok gold lah. Okey, gold ni okey, saya entry pada 8 hari bulan 5 dan dia dah terus naik. Dia naik dan saya masih tidak close. Sebab apa? Saya yakin dengan saya punya analisis. Okey, saya yakin dengan analisis saya. So apabila dia habis trend buy, so dia akan terus fokus pada sell. Okey, sekarang ni penurunan telah berlaku dan sekarang kita tengok dia dah turun. Okey, MA dan RSI pun dah berada di area 30, tetapi saya masih hold lagi. Kenapa? Okey, jika kita tengok pada daily, so pergerakan dia baru bermula. Okey, baru bermula, bermakna RSI dah cecah 50. So kita stay lagi, jangan kita close. Sebab apa? Jika kita close dan kita terus entry buy, kita akan ada floating di situ, floating yang besar. Sebab apa? Di daily tadi masih belum habis trend trend sell. Tetapi jika pada pendapat saya, dengan analisis DH4 dah memadai untuk kita fokus pada trend buy ataupun sell. Okey, dan apabila kita buat analisis, so contoh sekarang ni kalau kita tengok dengan apa yang saya terang-terangkan sebelum ni. Okey, apabila ada penunjuk di sini, ada cross, tetapi cross ni berlaku di atas line 30. Tetapi sebelum cross tadi ada penunjuk arah yang mengatakan okey, ini adalah line yang patut kita letakkan sebagai vertical line untuk kita buat analisis arah tuju buy.
Tetapi kena ingat, apabila berlaku keadaan begini, pastikan cross tadi berlaku di bawah line 30, bukan berlaku di atas line 30. Kalau keadaan begini, okey, keadaan begini, okey, bermakna masih tidak valid untuk kita jadikan dia penunjuk arah bahawa trend sell sudah habis. Okey. Untuk kepastian, pastikan cross tadi berlaku di bawah ataupun selepas cecah line 30, barulah kita tengok. Okey. Jika ada cross di situ, okey, di situlah dia point untuk kita mula analisis. Kita letakkan vertical line dan kita letakkan horizontal line untuk penunjuk arah zone kita akan mula entry. Tetapi dalam keadaan sekarang ni masih belum. Walaupun kita nampak MA dah cecah 10 dan RSI dah mula cecah 30. Kena ingat SOP yang mana saya terangkan, kita perlu ada beberapa SOP. Jika tidak cukup SOP, so analisis kita tadi akan rosak. Okey, akan rosak. Okey. Itulah salah satu saya nak refresh balik supaya kita jelas. Sebab apa? Selalunya bila kita tengok ramai yang bertanya kepada saya, kenapa bila cecah line 30, RSI MA cecah line 30 ataupun cecah 70 dan ke atas, stay lagi pergerakan, dia terus naik dan terus turun lagi. Okey, inilah sebab dia. Sebab dia selagi cross itu tidak berlaku di bawah 30 atau di atas 70, bermakna analisis kita tadi masih tidak valid. Okey, saya rasa setakat itu saya share. Jika ada yang berminat nak tahu lebih lanjut maklumat ni, so boleh join group channel Telegram ya, saya akan share nanti di bawah. Okey, ataupun boleh search Bima FX di Telegram, Bima FX, so dia akan keluar. Bima FX official, so dia akan keluar, boleh join di situ. Okey, untuk sebarang maklumat, so nanti boleh kita berhubung. Okey, assalamualaikum.